Seperti biasa, bertemu lagi kita pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera dari Cikgu. Apa khabar semua? Cikgu mengharapkan semua anak murid Cikgu yang berada di luar sana berada dalam keadaan yang sihat serta bahagia di samping keluarga yang kamu sayangi. Baiklah, hari ini seperti paparan, cikgu akan mengajar kamu dengan bahasa Melayu tahun 4. Sebelum itu, seperti biasa, silalah ambil dan keluarkan buku bahasa Melayu tahun 4. Buka buku bahasa Melayu tahun 4 pada muka surat 157. Pada muka surat 157, hari ini cikgu akan mengajar kamu tata bahasa dengan tajuk Uniknya Pasar Terapung. Baiklah, sebelum itu ingin cikgu memberitahu kamu semua. Hari ini aktiviti kita adalah melengkapkan ayat dengan kata nafi dan kata bilangan mengikut konteks. Baik, sebelum itu kita baca dahulu apakah petikan pendek dalam tata bahasa dengan tajuk Uniknya Pasar Terapung. Semasa di kampung, Pak Cik Ayub telah mengajak Alif sekeluarga melihat keunikan pasar terapung di Pengkalan Datuk, Pengkalan Cepak, Kota Baru, Kelantan. Okay, di mana Alif ni telah dibawa oleh Pak Ciknya, iaitu Pak Cik Ayub, melihat keunikan pasar terapung yang terletak di Pengkalan Datuk, Pengkalan Cepak, Kota Baru, Negeri Kelantan. Baiklah, dalam paparan itu kamu ada nampak kan bagaimana pasar terapung, yang mana dalam pasar terapung tu beberapa buah perahu digunakan oleh para peniaga untuk berniaga bermacam-macam jenis barang-barangan yang dijual khas untuk pelanggan mereka yang menanti di jeti ataupun dekat pengkalan. Kemudian mereka akan mencari-cari, pelanggan akan mencari-cari barangan yang mereka hendak beli menggunakan pasar terapung tersebut. Okey, baik. Kita tengok dahulu apakah perbualan yang terdapat di antara Alif dan Pak Cik Ayub di sini. Okey, sebelum itu ingin cikgu menerangkan kepada kamu apakah dia kata nafi dan apakah dia kata bilangan. Kerana aktiviti kita hari ini adalah melengkapkan petikan yang ada cikgu paparkan di hadapan kamu ataupun yang kamu dapat baca dan lihat melalui buku teks tahun 4, muka surat 157. Baiklah, apakah dia kata nafi? Kata nafi bermaksud perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Kata nafi bermaksud perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Contohnya, perkataan bukan. Bukan saya yang mengambil wang awak. Ataupun tidak. Saya tidak ke pasar terapung semalam. Itu adalah contoh penggunaan kata nafi. Yang mana seperti kata cikgu tadi, kata nafi adalah
perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan. Contoh lagi cikgu beri. Lelaki yang berbaju merah itu bukan abang saya. Ataupun kucing yang comel itu bukan kucing peliharaan saya. Itu adalah kata nafi dengan menggunakan bukan. Manakala kata nafi yang menggunakan perkataan tidak, contohnya, kakak saya tidak pandai menjahit baju. Okey, saya tidak pandai makan buah yang masam itu. Itu adalah beberapa contoh kata nafi dengan menggunakan perkataan tidak dan bukan. Baiklah. Itu adalah kata nafi. Manakala kata bilangan adalah perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu. Kata bilangan adalah perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu. Yang mana kata bilangan ini ada 7 jenis. Okey, ada 7 jenis kata bilangan. Yang pertama, kata bilangan tentu. Kata bilangan tentu semestinya seperti 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Maksudnya itu adalah kata bilangan yang tentu. Yang kedua, kata bilangan tak tentu. Kata bilangan yang tak tentu contohnya beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah-setengah dan sebagainya. Yang mana kata bilangannya tak tentu. Yang ketiga, kata bilangan pecahan. Kata bilangan pecahan seperti suku, setengah, separuh, 3 suku dan sebagainya. Itu adalah kata bilangan pecahan yang mana selalu kamu dengar bila kamu belajar matematik, kata bilangan pecahan ini. Seterusnya, kata bilangan pisahan. Kata bilangan pisahan seperti setiap, tiap-tiap. Kata bilangan pisahan ada 2, iaitu setiap dan tiap-tiap. Okey, seterusnya, kata bilangan himpunan. Yang kelima, kata bilangan himpunan. Kata bilangan himpunan seperti kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, beratus-ratus, berjuta-juta, ribuan dan sebagainya. Itu adalah kata bilangan himpunan. Yang keenam, kata bilangan tingkat. Tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga dan sebagainya. Dan seterusnya yang terakhir, kata bilangan yang ketujuh iaitu kata bilangan tanya. Berapa? Kata bilangan tanya iaitu berapa. Itu adalah 7 jenis kata bilangan yang perlu kamu ketahui. Baik, setelah cikgu mengajarkan kepada kamu apakah maksud kata nafi dan apakah dia maksud kata bilangan, maka hari ini bersama-sama cikgu kita baca petikan perbualan antara Alif dan Pak Cik Ayub. Kita baca dahulu. Alif. Apakah keunikan pasar di sini, Pak Cik? Pak Cik Alif pun jawab, pasar di sini bukan seperti pasar lain. Adakah kamu nampak perkataan yang berwarna merah tersebut? Iaitu perkataan bukan. Perkataan bukan itu adalah salah satu kata nafi. Okey, cikgu baca lagi sekali. Apakah keunikan pasar di sini, Pak Cik? Pasar di sini bukan seperti pasar lain.
Di sinilah kita dapat melihat para peniaga menjual segala jenis barang dari bot. Para itu adalah kata bilangan yang tak tentu. Alif pun berkata, "Perlukah kita naik ke bot untuk membeli, Pak Cik?" Pak Cik dia jawab, "Tidak. Kita hanya perlu memberitahu peniaga barangan yang ingin kita beli. Kemudian, penjual akan menghulurkan semua barang kepada kita menggunakan sebuah bakul yang diikat pada hujung sebatang galah." Wah, kreatifnya penduduk di sini menambah pendapatan. Adakah mereka berniaga pada? Disediakan ruang kosong untuk kamu untuk mencari apakah yang perkataan yang perlu kamu bubuhkan pada ruangan kosong itu. Wah, kreatifnya penduduk di sini menambah pendapatan. Adakah mereka berniaga pada bila? Adakah sama ada perkataan itu pada beberapa hari, Pak Cik? Ataupun adakah mereka berniaga pada setiap hari, Pak Cik? Awak bolehlah memilih salah satu dua perkataan yang cikgu berikan tadi, iaitu sama ada perkataan adakah mereka berniaga pada beberapa hari, Pak Cik? Ataupun adakah mereka berniaga pada setiap hari, Pak Cik? Pilih salah satu perkataan beberapa ataupun setiap dan simpanlah pada ruangan kosong yang disediakan. Kemudian, apa kata Pak Cik Alif? Mereka ruangan kosong lagi. Adakah mereka bukan berniaga setiap hari? Ataupun adakah jawapannya mereka tidak berniaga setiap hari? Pilih salah satu. Adakah perkataan yang perlu kamu simpan perkataan bukan ataupun tidak? Pilih salah satu perkataan tersebut dan simpanlah pada ruangan kosong yang disediakan. Peniaga di sini, ruangan kosong lagi diberikan kepada kamu untuk berfikir apakah jawapannya. Adakah peniaga di sini bukan seperti peniaga di pasar-pasar lain? Ataupun peniaga di sini tetapi seperti peniaga di pasar-pasar lain? Pilihlah salah satu perkataan, sama ada nak pilih perkataan bukan ataupun tetapi. Simpanlah pada ruangan kosong yang diberikan kepada kamu. Cuba Alif lihat di hujung sana. Kelihatan ruangan kosong lagi diberikan kepada kamu untuk kamu fikir apakah jawapannya. Adakah jawapannya? Cuba Alif lihat di hujung sana. Kelihatan sebuah buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Ataupun cuba Alif lihat di hujung sana. Kelihatan beberapa buah bot dan sampan digunakan oleh peniaga. Pilih sama ada perkataan sebuah ataupun beberapa dan tulislah di ruangan kosong yang disediakan untuk kamu. Dari seberang sana pula kelihatan ruangan kosong lagi. Pengunjung sedang menaiki bot. Okey. Apakah perkataan yang perlu disimpan di ruangan kosong tersebut? Lagi sekali, dari seberang sana pula kelihatan adakah perkataan sekawan pengunjung sedang menaiki bot? Ataupun dari seberang sana kelihatan sekumpulan pengunjung sedang menaiki bot. Pilihlah perkataan yang bersesuaian untuk disimpan di dalam ruangan kosong. Sama ada perkataan sekawan ataupun sekumpulan. Akhirnya, Alif pun menjawab Pak Ciknya. Pak Cik,
marilah kita membeli ruangan kosong lagi untuk kamu. Pak Cik, marilah kita membeli semua barang yang dipesan oleh ibu dan mak cik. Ataupun, Pak Cik, marilah kita membeli sedikit barang yang dipesan oleh ibu dan mak cik. Banyak juga barang yang dipesan. Pilih salah satu perkataan sama ada nak buat perkataan semua ataupun sedikit. Bolehlah awak simpan di dalam ruangan kosong. Itu adalah aktiviti kita pada hari ini. Dan aktiviti tata bahasa dengan tajuk uniknya Pasar Terapung yang terletak di negeri Kelantan ini dapatlah kita jawab bersama-sama dengan penerangan dan setiap ruangan kosong cikgu telah pun memberikan 2 kata nafi atau kata bilangan yang perlu kamu pilih dan carilah salah satu perkataan tersebut untuk kamu simpan di ruangan kosong yang telah pun disediakan. Harapan cikgu dengan contoh jawapan yang telah pun cikgu berikan, kamu kena pilih antara 1 daripada 2 setiap ayat yang telah pun cikgu berikan kepada kamu tadi. Dapatlah sedikit sebanyak kamu menjawab petikan perbualan antara Pak Cik dan Alif. Pada muka surat 157 buku teks Bahasa Melayu tahun 4. Akhirnya, harapan cikgu belajar bersungguh-sungguh kerana orang yang rajin pasti berjaya. Itu sahaja dan kita akan berjumpa lagi. Orang yang rajin pasti berjaya. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua.